Tuan Faiz Azmi daripada Financial Faiz. Beli atau sewa rumah? Biasa kita selalu dengar orang suruh beli rumah. Bila habis belajar je terus beli rumah. Kadang-kadang ada yang disuruh beli rumah sebelum habis belajar pun. Dia suruh cari duit tepi-tepi lah, buat side income lah. Adalah trik-trik dia yang nak dibuat. Bukan nak kata beli rumah ni tak bagus. Tapi beli rumah ni kita kena tahu ada 3 jenis lah. Rumah kita beli untuk duduk sendiri, rumah kita beli untuk investment untuk disewakan, ataupun rumah kita beli untuk investment untuk harga naik. Harga naik kita jual. So 3 kategori rumah ni adalah berlainan. Kita tak boleh samakan dia. Kalau kita samakan dia, kita dah buat benda salah lah. Kita nak duduk sendiri tapi kita nak dia naik. Tapi kalau kita nak jual, tapi kita nak duduk mana lepas tu? So kena fahamkan beza 3-3 ni lah. Masalahnya yang saya tekankan pasal benda ni, sebab ramai orang lain rasa bersalah kalau dia tak beli rumah. Umur 30 tak beli rumah lagi. Umur 40 tak beli rumah lagi. Sebenarnya nak beli rumah ni ikut keperluan masing-masing. Okey. Keperluan untuk hidup betul, ada makan, minum, pakaian dan juga shelter ataupun rumah. Tapi dia tak kata perlu beli rumah tu. Sama juga makanan. Tak kata pun kena masak kat rumah ataupun tak kata pun perlu kena beli. So ikut kesesuaian masing-masing. Tapi masalahnya dalam makanan ni biasalah ada orang makan di luar, ada orang makan kat rumah masak sendiri. Ada orang untuk pakaian pula tak adalah tak dengarlah orang pergi buat rumah pakaian sendiri, selalu dia beli je lah. Tapi rumah ni kalau orang tu menyewa macam di Padang Serong pula, itu yang kita perlu betulkan. Sebab kita tak nak orang rushing untuk beli rumah semata-mata sebab takut. Contoh satu takut yang kita selalu dengar lah, mengkayakan orang lain. Ialah kita menyewa, kita bayar sewa, dia ambil sewaan tu, dia pergi bayar installment. Tapi sebenarnya ada banyak lagi isu di sebalik memiliki rumah ni ya. Contohlah sewaan yang sekarang ni, kalau bayar sewa pun tak dapat cover installment rumah. Tak dapat. Kalau beli rumah tu RM500,000, bayar sewaan, bayar installment lebih kurang RM2,500, RM2,300 depending on kadar pinjaman lah atau kadar bunga lah yang boleh turun naik ni. Tapi sekarang dia rendah. Kejap lagi dia akan naik. Okay. So dari segi installment tu lagi tinggi daripada sewaan. Kalau tak percaya tengoklah dekat kawasan perumahan sendiri pun boleh nampak. Nak beli kat situ RM500,000, sewa RM1,500, RM2,000, lagi rendah daripada installment. Itu baru installment. Belum lagi kos-kos lain. Sebab itulah Encik Hadi kita nak cover benda-benda macam ni pada hari ni. Okey tuan, itu dia. Rumah dan sewa. Sekarang ni sesuai ke tidak Tuan Faiz? Tak sesuai. Untuk beli rumah? Okey, macam saya cakap tadi, bergantung pada keperluan masing-masing. Okey, contoh. Kalau umur 23 tahun nak beli rumah sekarang, belilah. Pergi beli. Lepas tu apa nak duduk rumah tu? Rumah tu besar. Okey, you kata you akan sewakan bilik. Okey, tak ada masalah. Kononnya beli untuk apa dipanggil? Untuk kahwin nanti. Nanti bila dah kahwin dah tak payah nak beli lagi. Tapi masalahnya waktu umur 23 tahun baru graduate ada possibility kita akan pindah kerja. Contohnya sekarang ni kita kerja pertama dapat di Shah Alam. Lepas tu kita beli rumah kat Shah Alam. Lepas tu kita dipindahkan ataupun dapat kerjaan lebih baik di Kuala Lumpur. Habis rumah kat Shah Alam macam mana? Takkan nak duduk di Shah Alam kerja di KL? Boleh, tak ada masalah. Tapi hadaplah jam nanti. Sila tiap-tiap hari pergi balik. Tapi itu baru KL. What if tak possible untuk anda berpindah rumah, berpindah tempat kerja tapi duduk di rumah lama. Contohnya apa? Kerja di Shah Alam dulu tapi sekarang dapat offer lebih baik di Johor Bahru. Takkanlah nak pulang balik daripada Shah Alam ke Johor Bahru, tak logik lah. So jadinya rumah tu terpaksa disewakan. Dan bila tinggal di Johor Bahru tapi nak sewakan rumah di Shah Alam, rumah yang you beli tu, ada 2 masalah lah. Satu, installment lah macam saya cakap tadi. Installment dia likely lagi tinggi daripada harga sewaan dia, yang sewa yang dapat tu. Lepas tu installment tu on top of that kena bayar lagi maintenance, kena bayar lagi cukai, kena bayar damages. So benda semua kena fikir lah. Bukannya kita kata jangan beli rumah. Itu satu hal. What about kalau nak jual, tak semestinya harga rumah tu akan naik. Ada rumah harga dia turun. So jadinya you beli rumah bila masa sesuai. Bila you betul-betul tahu rumah yang you nak beli tu, ini rumah untuk duduk rumah yang you beli tu adalah rumah yang you dengan you punya pasangan suka dan anak-anak you suka. What if rumah yang you beli awal-awal tu sebelum you berkahwin, tengok isteri tak suka. Dia pasangan mana boleh pilih pasangan, tapi kadang-kadang yang dapatlah. Sekali tengok rumah mak ayah awak kat mana? Dekat Kajang.
Rumah yang you beli kat mana? Shah Alam. So Shah Alam Kajang ni jauh tau, dia hujung ke hujung. So jadinya maybe bila dah dapat anak, kadang-kadang lah ada pasangan tu dia nak hantar anak dia ke rumah ibu bapa belah wanita, belah perempuan lah. Sebab kalau ibu bapa tu setuju, tak apa. Then untuk jaga. Tapi kalau tinggal di rumah di Shah Alam, macam mana hantar? Tak boleh, dah kena bayar nursery. So benda semua ni nak beli sesuai adalah untuk duduk yang untuk duduk beli waktu dua-dua dah bekerja, dua-dua dah kenal each other, dua-dua dah decide, okay, kita dah kerja di Shah Alam, kita dah kerja di Kuala Lumpur, kita dah kerja di Kajang. Sekarang ni kerja saya di PJ, kerja awak di Kelana Jaya. Kat mana rumah patut kita beli? Dekat PJ dan Kelana Jaya lah. Itu pun kalau yakin dan pasti tak akan tukar kerja. Ataupun kerja tu akan kekal untuk 5-10 tahun. Dan okey lah beli rumah. Tapi kalau beli rumah umur 23 tahun, 24, 25, contoh, terlalu muda lah. Bukan nak kata tak bagus, tapi takut nanti jadi silap yang besar. Sebab apa kita punya future, kita punya perkahwinan, kita punya anak-anak belum tahu lagi. So belum ada hala tuju lagi. Tak tahu lagi nak kerja di Malaysia ke, di KL ke, ataupun di luar KL ke, di Johor Bahru ke, whatever lah. Tapi kita membuat satu keputusan yang panjang, ambil pinjaman selama 35 tahun, rumah tu akan last lebih daripada 35 tahun lah. Patutnya rumah yang bagus, dia akan kekal lah. Lepas loan dah habis pun akan kekal untuk 35 tahun. Tapi kita buat semua keputusan yang besar-besar dan panjang-panjang ni, efek dia, tapi based on keadaan kita sekarang yang belum ada hala tuju yang sebenar. Maknanya tak ada hala tuju yang jelas lagi lah Tuan Faiz. Betul. Okey, ada komen Tuan Faiz daripada rakan kita di live Facebook. Ramai juga yang menonton live Facebook ni. Terima kasih pada yang share. Ruya daripada Gombak, dia kata dia tak tanyalah, tapi dia bagi apa ni, macam satu pendapat dia lah. Dia kata seeloknya belilah rumah, bila pencen nanti boleh pindah terus. Pendapat dia lah It's not a bad pendapat bukan apa. Ada orang, terutama sekali orang kerja kerajaan dia boleh dipindah-pindahkan bukan ikut suka lah, ikut keperluan, keperluan kerajaan, ikut keperluan jabatan dia. So kalau dia beli rumah di, contohlah dia kerja di Perak lah, okay, dia suka Perak, dia beli. Lepas 3 tahun dia dipindahkan, lepas 5 tahun dia pindahkan. Habis rumah kat Perak tu macam mana? So jadinya dia belum lagi fikir. Menyewa tak ada masalah, okay, maybe ada kola sekali kalau kerja kerajaan. Lepas tu bila dah dapat benda semua tu, tapi kita tempat pekerjaan tu kita tak nak decide. Sebab kadang-kadang walaupun kita kerja swasta pun, kita tak nak decide dari segi kita kalau kita bekerja di mana-mana company tu di situlah dia tempatkan kita kena dekat situ. Kalau kita tak suka, kita pindah kerja, tapi tetap ditentukan oleh company juga. Yang boleh kita decide, yang betul-betul kita boleh pilih adalah rumah kita waktu kita bersara. Itu betul. Contohlah kita suka duduk di pesisiran pantai, suka pergi pantai. Kata lepas dia bersara, abang nak pergi pantai tiap-tiap pagi lepas subuh, saja nak ambil angin pagi tu. Boleh. Ada orang suka duduk di gunung ataupun di bukit. Go ahead. Yang tu kita boleh pilih. Tak ada orang boleh kacau kecuali kita pilih pasangan lah. Maknanya dua-dua ni kena ada aspirasi yang sama. So kenapa perlu beli satu rumah yang terlalu awal? Kononnya umur 23, inilah rumah impian kita. Mana ada orang beli rumah impian umur 23 tahun? Sebab apa? Duitnya tak banyak, gaji sikit. So rumah yang you beli tu maybe di hujung-hujung, harganya agak murah. So kenapa nak bergegas sangat untuk beli rumah yang terlalu awal? Sebab apa? Takut sewa. Cakap pasal sewa, dah cover tadi dah. Sewa for most places lagi rendah dia punya sewaan daripada installment yang kita perlu bayar. Ya, betul-betul. Tapi kalau beli rumah sekarang macam mana? Rugi ke tak Tuan Faiz? Rumah tu keperluan, kita kena ada jugalah. Nak tak nak kita kena ada juga. Kalau tak ada, kita jadi homeless lah. Kita tak nak elakkan. Tapi macam saya cakap tadi, tak semestinya beli, boleh sewa. Tak semestinya sewa, boleh beli. Beli ikut keperluan. So, kalau takut harga naik, harga kita tak boleh control. Harga kita tak boleh control. Macam ayam, harga naik ke turun ke, kita beli juga sebab kita nak makan. Sama dengan makan ayam, makan ikan, makan daging. Tapi yang paling murah ayam lah. Telur lagi murah lah. Tapi takkan nak makan telur tiap hari. So, sama dengan rumah. Kalau kita dah umur 35 tahun. Okay, contohlah kahwin umur 27. Dah dapat anak pertama umur 28. Lepas tu anak tu dah 7 tahun dah umur dia. By the time kita umur 35. Waktu tu kita dah boleh start settle down. Maknanya anak kita dah berkawan. Anak kita dah nak kena masuk sekolah. Kita tak nak uproot dia. Maknanya kita tak nak ambil dia, bawa tempat lain. Lepas dia dah 2 tahun di satu sekolah tu, dia dah kenal kawan-kawan dia. Kita tak nak. Kalau nak pindah awal-awal. So umur 35 dah start settle down. Waktu tu lah kita boleh beli rumah. Tapi kalau nak beli rumah sekarang, macam saya cakap tadi, harga rumah boleh turun. Boleh turun naik.
So maknanya boleh. kita tak boleh kontrol benda tu. Kita kontrol apa? Kita punya keperluan. Kita kontrol Yalah. kita punya decision. Tapi Sebab tu orang dia kebanyakan harga rumah memang akan naik sentiasa naik kan, sebab mengikut harga tanah kan. Itulah dapat yes, setengah orang tapi tu kan. kena pilih tempat. Sebab ada orang dia beli dekat satu tempat ni, satu bandar, bukan satu bandar lah, ada banyak bandar kita nampak lah. Dia beli rumah tu harga RM400,000. Dia nak jual balik RM400,000 pun tak boleh. RM300,000 setengah pun tak boleh. Dah nampak lah, sampai ada juga orang yang bankrupt sebab beli rumah. Sebab dia beli banyak-banyak, lepas tu dia dengan niat untuk disewakan. Tapi penyewa tak dapat sewa, tak dapat beli, tak dapat sewa pada harga yang dia nak tu, installment dia lagi tinggi, ataupun dia beli sebab dia nak jual balik tapi harga tak naik, in fact harga turun. So lepas tu dia dah tak boleh nak bayar installment, dia bankrupt. So maknanya nak beli rumah ni, you jangan tengok harga saja, sebab the price is the price. Harga dia naik ke turun ke, kalau you duduk sendiri, it doesn't really matter to you. Sebab apa ya? Kalau you beli rumah tu harga RM500,000, selepas beberapa tahun harga tu naik, okay? You kata you nak jual, okay, you nak jual nak duduk mana? So sama juga, rumah yang you duduk sendiri ni bukan investment. You kena faham. Maybe kalau you kata you nak jual nak duduk kampung, tu boleh. Tapi kalau kita cakap pasal yang dah kalau nak cakap pasal kampung, tak apalah, kita balik. Semua orang pun boleh balik kampung. So maknanya itu dah tak relevan. Kita cakap pasal sekarang ni yang nak duduk di tempat kita bekerja tu. So kalau kita duduk, kita beli RM500,000, jual balik RM700,000, kita kena beli juga dekat tempat yang kita bekerja tu juga. Habis nak beli kat mana? Harga rumah yang kita beli tu pun dah naik, habis harga rumah yang lain pun naik juga. So the price does not really matter, sebab dia boleh turun, dia boleh naik. Tapi untuk rumah yang duduk sendiri ni, you kena faham ya, you beli sebab apa? Untuk duduk sendiri, berapa lama you nak duduk? Kalau you rasa, okay lah, saya nak duduk lama kat sini, saya nak duduk sendiri, ahli keluarga suka tempat ni, belilah, whatever the price is, you beli, tak ada masalah. Tapi jangan beli sebab orang hedik-hedik kata, orang beli-beli, kenapa umur dah 30 tak ada rumah, kenapa orang adik-beradik semua umur 23 dah ada rumah, you tak ada lagi. You jangan buat macam tu. You jangan dengar apa orang cakap yang tu. Most company dia sewa dia tak beli pun tak ada masalah pun. Kita ada subscription untuk TV, Netflix contohnya lah ya, ada Disney Hotstar contohnya. Kenapa kita menyewa benda tu? Sebab kalau you kata you beli, mana, okay, let's say you dah berhenti bayar Netflix tu, macam mana movie-movie yang you dapat tengok tu pun you tak boleh tengok balik pun. Kalau you kata you beli DVD dia terus, you beli Blu-ray dia sendiri. So dalam kehidupan kita, memang kita banyak menyewa, cuma kita tak nampak je. So bila kita buat benda tu, kita menyewa atas sebab convenient. So kita jangan fikir apa orang lain akan untung, sebab dia nak buat bisnes, dia beli untuk sewakan orang lain, itu bisnes dia. You nak join dia buat apa? You keperluan you bukannya untuk buat bisnes, keperluan you adalah untuk duduk. So jadinya keadaan you belum lagi stable, macam kita cakap tadi lah, belum kahwin, atau dah kahwin, belum dapat anak, atau tak tahu lagi keadaan sendiri tu nak duduk kat mana. So you menyewa. So jangan kisah pasal orang lain punya kekayaan. Dia menyewakan rumah dia tu pun kita tak tahu dia punya business operandi dia macam mana. Dia sewa 10 rumah ke, 1 rumah ke, ataupun kalau dia sewa 10 rumah pun, itu rezeki dia lah, dia dah dapat. Kita jangan kisah pasal dia, kita nak kaya orang lain. Kita kisah pasal kita. Contoh kalau kita beli rumah ni, sebulan kena bayar RM1,500 installment sebulan. Dia Ataupun ada possibility untuk harga naik ya, sebab OPR boleh naik, so installment kita boleh naik. Sewa RM1,000. Kalau kita nak beli rumah ni, kita kena keluarkan 10% duit deposit. Kalau RM300,000, 10% RM30,000. Kita ada tak RM30,000 tu? Tak ada. So kalau tak ada, nak cakap apa pasal beli-beli? So kita menyewa dan membeli ni ikut keperluan sendiri. Jangan tengok orang lain. Satu lagi nak cakap ya, bila kita menyewa, satu benda je kita kena fikir, which is the deposit untuk 3 bulan dan juga 12 bulan punya installment. Itu biasalah, setiap bulan kena bayar. Okay, 2 benda lah. Okay, tapi satu benda lah, okay, macam kita fikir pasal itu saja. Tapi bila kita nak beli, macam-macam kita kena fikir. 10% deposit, SPA, loan agreement, stamp duty on the SPA, stamp duty on the loan agreement, valuation fee, maintenance, cukai pintu, cukai tanah, macam-macam lah nak kena bayar. Lepas tu bila kira-kira balik kan, lebih baik menyewa daripada beli. Kita boleh tahu lah benda tu bila kita buat kira-kira, sebab komitmen dia terlalu besar dan terlalu tinggi. Jadi kenapa kita nak buat decision yang beli tu, walhal kita belum tahu lagi keadaan atau hala tuju kita yang sebenar. Begitu kepada keperluan kita lah ya. Sama ada kita nak sewa, kalau kita masih belum kurang mampu, apa salahnya tak lebih baik menyewa daripada membeli. Ada yang mempunyai tanah sendiri, dia buat rumah di tanah sendiri.
Lepas tu dia tak adalah apa-apa komitmen lagi lah dan nak membeli property. Walaupun dia ada tanah sendiri, tapi dia bekerja dengan bekerjakan kerajaan ke ataupun swasta. Maknanya ability ataupun kebolehan dia untuk mendapatkan loan rumah tu memang boleh lah, memang layak. Tapi dia tak ada cadangan lagi lah nak beli. Tapi menerima pendapat kawan-kawan kata, belilah satu property. Apa salahnya beli? Macam mana pula tu untuk situasi yang begitu? Kalau dah macam itu, namanya itu membeli property untuk investment. Salah satu is disewakan ataupun untuk dijual balik selepas harga naik. Speculating lah. Tak salah. Tiada, ini bukannya benda yang salah. Ini boleh dibuat dari segi undang-undang. Tapi dari segi kewangan, macam biasalah, kita kena ikut kemampuan ataupun kemahuan diri sendiri. Okey, bila kita cakap pasal investment beli rumah ni ya, tadi Tuan Hadi ada kata pasal untuk mendapatkan pinjaman tak ada masalah, sama ada pinjaman dengan bank komersial ataupun dengan LPPSA. Okey. Masalah pinjaman tu akan ada komitmen, iaitu installment saya cakap tadi. So now kita sudah adalah satu komitmen yang kita kena bayar setiap bulan untuk memiliki ya rumah tersebut sewakan. Masalahnya adakah kita suka menjadi seorang landlord? Okay, contohlah kita kerja di KL tapi kita beli yang kita mampu, contohlah di PJ. Okay, PJ KL tak jauh sangat. Tapi bila kita menjadi seorang landlord ni, kita kena be responsible kepada semua keperluan tenant kita. Contohnya nak kena cari tenant. Nak cari tenant tu pun dah beli rumah tu, tak bukan kita beli rumah tu dengan tenant sekali. Boleh. Kadang-kadang rumah subsale, rumah atas orang, dah ada tenant, dah ada penyewa kat situ, boleh lah. Tapi kebanyakan orang dia beli rumah under construction, bila rumah dah siap, kita nak sewakan dia, nak cari penyewa, semua orang pun nak cari penyewa. So kita kena compete dengan orang-orang lain tu pula. Itu satu. Nombor dua pula, kita kena consider the fact that tenant tu boleh lari selepas 6 bulan. Kita ingatkan, dapat sewa 1 tahun lah kita akan secure tenant tu. Lepas 6 bulan dia lari dari segi, maybe dia lari baik-baik, dia kata, bang, saya dah hilang kerja di sini, saya terpaksa balik ke kampung. Okay, so now kita kena cari balik penyewa baru. So dalam masa 1 bulan 2 bulan tu mencari, lepas nak kena bayar agent fee lagi, dah 3 bulan kita keluar duit. Padahal kita installment kena bayar kepada bank setiap bulan. So benda-benda semua ni, apa yang saya cakapkan adalah kena tahu. Jangan beli semata-mata orang kata, belilah sebab dah ada kemudahan. Tapi bila dah dapat rumah tu, tak tahu apa nak buat. Sebab ramai orang memberikan gambaran yang indah sahaja bila beli rumah dan disewakan. Sebab ramai ya, macam saya cakap tadi, dia beli rumah, disewakan, dia punya installment lagi tinggi, jauh lebih tinggi daripada dia punya sewaan. So, masalah-masalah semua ni sebagai landlord, you kena tahu. Dan benda ni tak senang ya, untuk semua orang yang bekerja untuk buat. Sebab you ada kerja di Kuala Lumpur contohnya. Pergi bekerja pukul 9, balik pukul 6 ataupun 8 sampai 5. Tapi tak semestinya tepat ya. Sebab kadang-kadang nak kira jam lagi, kadang-kadang nak kira OT lagi, atau kalau tak ada OT pun nak kena kerja lebih masa sebab nak siapkan projek. So, bila tenant tu pergi telefon kita lah, telefon itulah, kata shower rosak lah, TV rosak lah, kita providekan benda tu, so kita kena bagi dia yang terbaik lah. Then kita pening pula. Ada orang tak nak. So, ada orang bila cakap pasal investment, dia tak nak beli rumah. Tak semestinya invest dalam rumah ya. You boleh invest dekat tempat-tempat lain. Contohlah, ada tempat-tempat, yang duit yang you bayar tiap bulan tu, boleh je letak ke dalam tabung-tabung yang ada kat luar sana. Unit amanah lah, unit ASB lah, tabung haji, SSPM, macam-macam ada kat luar sana. Bukan nak recommend all this fund. Tapi what I'm trying to say is that ada orang dia memang tak suka menjadi landlord. Dia dah pernah ada pengalaman, landlord ni pening lah kepala, nak kena melayan semua ni, dah nak kena. Lebih baik dia invest di tempat yang lebih liquid, lebih senang untuk dijaga. Kita boleh log in to the portal online. Tak nak tengok duit kita ada berapa, kita boleh tahu. Dari segi rumah pula, ada orang kata boleh panggil orang ejen untuk jagakan, betul? Maknanya ejen tu akan collect duit dan ejen tu akan attend to semua keperluan tenant. Tapi ejen pun tak akan bekerja untuk free. Okay, dia pun akan makan commission dia. Tak salah. Tapi benda itulah yang kita kena consider. Dalam game property ni, dia ada banyak fees dan cost-cost yang dia bukan hidden. Tapi kita tak nampak. Sebab apa? Sebab kita tak buka mata. Kita masuk tanpa ilmu, terus kita buat. Sebab orang lain semua, belilah, beli. Kawan ke, salesperson ke. So, bila kita masuk, tiba-tiba terkejut lah. Ada banyak ni nak kena bayar, tu nak kena bayar. Bila tengok-tengok, ciput je dia punya pulangan. Ada kes macam itu. And of course, kalau kita hebat, kita pandai, kita betul-betul minat, go ahead, buat. Itu pun tetap ada risiko juga. So jadinya, nak berbalik pada soalan, tepuk dada tanya selera. You nak invest dekat mana? Nak property ke ataupun nak kat tempat lain?
Dah check semua ke? Kalau dah check semua, rasa property tetap lebih baik, go ahead. Kalau dah takut, tak apalah. Ada banyak tempat-tempat lain yang lebih mudah. Ya. Okey tuan, nampak respon baik juga daripada penonton live Facebook kita ni. Daripada Fitri Razali, salam Tuan Faiz, katanya ayah saya menyewa sampai pencen. Pencen dapat claim KWSP baru buat rumah kat kampung. Idea ni bagus ke tidak, dia kata. Ni Boleh macam jawab tadi kot. kita cakap. Dia ada sebab lah kenapa dia nak menyewa. Contohlah maybe Fikri ni dia waktu membesar di satu sekolah, ayah dia tak sampai hati untuk berpindah, ataupun maybe even ayah dia pun terpaksa berpindah because of kerja. Situasi setiap orang berlainan. Ada orang walaupun anak dia tak pindah apa, dia tak ada sebab, dia tak perlu dia tak ada kemungkinan untuk berpindah pun, dia tetap tak beli sebab apa? Dia tak nak pegang liability. Sebab rumah tu kalau you pegang, you kena attend to the rumah. So you nak kena bersihkan dia, nak kena buat itu, nak kena buat ini. Kalau damage rumah tu, you kena betulkan. So dari segi itu, dia tak nak. Okay, dia tak nak ada risiko. Contoh kalau beli rumah di tempat yang salah. Kalau tempat tu turns out tempat banjir, lepas tu nak jual balik pun susah. So dia tak nak pegang risiko tu, dia sanggup, dia sewa saja. Macam saya cakap tadi, kalau nak menyewa, satu benda je, sewaan tu lah termasuk deposit. Okay, itu saja dia kena fikir. Kalau dia tak suka, ada masalah dengan jiran-jiran ke, dia terus keluar. So dalam masa 30 tahun tu, ayah dia berfikiran maybe dia bukan sama, dia tak nak ada komitmen. Dia kumpul-kumpul duit, dah dapat duit dalam KBSP dan juga ada duit-duit lain yang dia save. Boleh beli, boleh buat rumah di kampung, di mana-mana. Ataupun nak beli rumah waktu tu dah tak ada keperluan lagi lah nak dekat di bandar ke. Sebab dah retire, so lah maybe tak perlu di tengah-tengah bandar, maybe boleh di pinggiran bandar. Contohnya di pinggiran Putrajaya ke, di pinggiran Shah Alam ke. So boleh, tak ada masalah untuk kita buat macam itu bila kita dah retire, sebab kita dah tak ada keperluan untuk berada di tempat yang central. Contohlah di pinggiran Shah Alam. Bayangkan kita beli awal-awal di pinggiran Shah Alam, lepas nak pergi kerja di Kuala Lumpur, tak penat. Sama ada kita akan naik motor ataupun kita kena menghadap jam. Kalau naik motor pun kadang-kadang kena hadap jam juga sebab kereta rapat-rapat. So kita kena fikir keadaan kita 30 tahun bekerja tu adalah lebih penting. Jadinya dekat dengan office sebab kita tak nak pening-pening. So nak dapatkan benda tu, maybe nak beli tak boleh, sewa jalan terbaik, buatlah. Tapi keputusan masing-masing. Ada orang kata dia tetap rasa rugi juga. So dia pergi beli rumah jauh-jauh, dia rasa hebat lah. Lepas tu dia kena menghadap jam semua tu, dia kata dia tak kisah. Tapi sebenarnya dalam isi hati dia, kita tak tahu apa dia rasa. Ikut masing-masing punya keperluan lah. Okey, ni ada seorang lagi. Memang ramai yang bertanya juga di live kita ni nampaknya kali ni. Tuan Faiz, pandangan tuan berkenaan dengan ni T20. Ni sebelum ni kita banyak cerita pasal B40 kemampuan kan, yang kurang berkemampuan nak membeli rumah memang ada masalah. Yang ni dikata berkenaan T20 membeli rumah harga sesuai untuk B40 secara pukal buat rumah tu sewa. Macam mana maksud dia tu? Dia nak sewakan rumah kot, dia beri secara pukal kot rasanya. Mungkin kot. Maknanya ada ramai orang-orang kaya kat luar sana, dia membeli rumah yang sepatutnya dibina, dijual untuk orang-orang B40. Jadi orang-orang B40 ni dia bengang lah sebab competition dia banyak sekarang ni. Kenapa T20 tak beli rumah T20 je? Okey. Ini adalah kenyataan hidup. Bila kita menjual, bila dalam market, dalam pasaran tu ada rumah murah, rumah sederhana dan rumah tinggi, rumah mahal lah. Tiada sebarang stipulation yang mengatakan orang T20 tak boleh beli rumah B40. Contohnya rumah 300,000. Rumah yang bukan rumah WIP sebab rumah WIP dengan rumah Selangorku contohnya Prima ke, rumah-rumah ni perlukan certain kebenaran untuk membeli. Gaji lebih sikit dah tak boleh beli. Ataupun boleh beli satu je. Tak boleh lah beli secara pukal. Tapi ada rumah-rumah lain yang harga dia 300,000 tapi dia bukan rumah WIP. So dia boleh beli. So penjual ni dia tak kisah siapa yang membeli. Kalau you boleh beli secara pukal pun boleh, tak ada masalah. Kita orang boleh jual, maybe boleh bagi diskaun sikit lagi pun. Sebab bagi developer tu, dia cuma nak habis jualkan rumah dia. Bukan senang nak jual rumah sekarang ni. So jadinya orang yang B40 ni dia bengang lah. So this is masalah hidup. Okay? Sebab itulah kerajaan buat program-program macam rumah WIP, rumah tu semua untuk bantulah golongan-golongan B40 ni untuk membeli rumah-rumah mereka. Tapi benda ni memang kita tak boleh nak halang. Sebab T20 yang kaya-kaya ni, dia pun ada hak untuk menjaga duit dia. Dia pun ada hak untuk buat investment. Selagi dia tak melanggar peraturan ataupun undang-undang,
dan dia boleh buat. Kita nak marah dia, kita marah gitu sajalah. Dia beli, lepas tu bukan dia duduk pun, dia bagi sewakan. Kita tak tahu pun siapa kadang-kadang. So ini adalah realiti yang kita kena hadapi. Bukan I setuju, tapi dalam dunia sekarang lah ni ya, di mana duit tu memainkan peranan penting dalam kesinambungan hidup. Bukan nak kata duit ni paling penting di dunia, paling penting kita kena bekerja, kena sacrifice hidup kita untuk dia. No, bukan. Tapi nampak tak, bila T20 ni ada duit, dia boleh beli rumah 1.2 juta, satu biji. Maybe dia dah ada lah pun. Lepas tu dia ada satu extra duit lagi, 1.2 juta. Ataupun kalau tak kata duit pun, dia ada kredit, maknanya dia ada kebolehan untuk meminjam. Instead of dia beli satu lagi rumah 1.2 juta untuk disewakan ataupun untuk naik harga, dia kata dia tak nak rugi beli yang ni sebab susah nak jual balik. Dia pergi pecahkan 1.2 juta ni, dia letak 300,000, 300,000, 300,000, 300,000, dia beli 4 rumah 300,000. Is it haram? Is it langgar undang-undang? Tidak. Dia boleh buat. So unfortunately memang begitulah keadaan sekarang ni. Kita kena bijak lah untuk bukan nak kata untuk lawan, untuk mengatur langkah. Sebab T20 pun ada masalah dia juga. Dia pun dia T20, ada lagi T5, ada T1 yang lebih hebat daripada dia. Yang itu pun akan kacau dia juga. So kita hidup dalam dunia yang begini sajalah. So cara untuk elakkan benda ni, untuk maybe ditindas lah adalah ilmu. Kita kena belajar, pilih rumah yang betul. Sebab ada rumah 300,000, fasiliti dia dekat banyak ataupun dekat dengan bandar, kemudahan, senang nak sewakan. Ada rumah 300,000 dekat ceruk mana-mana dah. Ada ejen yang pandai lah, mulut yang manis, boleh jual juga. So bila kita, harga yang sama tapi satu lebih banyak dia punya value daripada satu lagi. So kita kena bijak lah beli yang lebih banyak value. So macam mana nak jadi bijak? Ilmu. Macam mana kita nak settle down ni? Nak sewa ke nak beli? Bila dah jumpa tempat tu, kita suka, pasangan kita suka, tak semestinya umur retirement ya, umur 35, anak pun dah suka dekat taman permainan, dah berkawan, ataupun kalau yalah baru tengok tempat tu, mana dia nak berkawan, tapi dia dah nampak tasik, nampak taman permainan, dia nampak sekolah tu cantik. Kita sendiri dah tahu dah sebenarnya kita nak settle down kat situ. Waktu tu kita akan beli. Harga dia tinggi rendah, maybe harga lah, kita tak boleh nak negotiate. Kita tak boleh nak rendahkan dia. Kita boleh negotiate, rendahkan sikit, tapi tak adalah kalau orang tu jual 600,000 kita minta separuh, tak boleh. Maybe 600,000 jadi 550,000. Itu ikut kepandangan kita. Tapi bila hati kita dah suka kat situ, satu family dan kita settle down. Tapi sebelum kita dapat sebab kita nak hidup pun, nak menjalankan kehidupan kita, bekerja tu kena buat dengan isteri dan anak-anak ataupun suami dan anak-anak. So tak bolehlah kita buat keputusan sendiri. So kita buat together. Lepas dah together tu, dan kita ikhtiarlah macam mana nak cari duit untuk beli rumah tersebut. Ikut bajet kita jugalah. Yalah. Semoga dapat memberi panduan lah kepada rakan-rakan kita yang nak memilih antara sewa dan beli. Itu pulang kepada kehendak kita masing-masing. Okey, terima kasih Tuan Faiz. Perkongsian sangat menarik. Kalau nak menonton berkenaan dengan topik ini, boleh juga tonton satu video juga di channel Tuan Faiz. Apa tajuknya Tuan Faiz kalau Tuan Faiz masih ingat? Sewa rumah rugi. Tapi itu adalah main-main punya title lah. Yalah, itu title nak memancing untuk kita menonton. Memancing, dekat channel saya di Financial Faiz ya. Ada di YouTube, TikTok dan Instagram, Twitter, semua adalah. Baik. Terima kasih Tuan. Jumpa lagi. Sama-sama. Jumpa lagi.